wajib ketahui. Sifat yang wajib bagi Allah tu tidak terhingga banyaknya. Cuma udah banyak-banyak tu yang wajib kita ketahui. Mesti tahu. Kalau tak tahu berdosa. Tak sah imannya. Kalau dia tak tahu 20 sifat ni Ada pun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu 20 sifat. Itu pun dia katanya setengah, bukan semua setengah. Kalau semua tak terbilang kita, tidak terhingga banyaknya. Cuma yang wajib kita ketahui 20 sifat. Yang wajib 20 sifat, yang mustahil 20 sifat yang harus. Mujur 20 aja. Kalau wajib 20,000 apa macam? Dengan ustaz-ustaz punya berdosa belaka. Kerana wajib ketahui. Siapa tak tahu lagi, tak hafal lagi, esok daftar tadika Islam. Kerana budak-budak dalam tadika Islam dia menghafal. Ada nyanyi pula tu. Tahu lagunya? Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Lagi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Lagi iradah ilmun hayyun sama' basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Dia hafal. Cucu kita hafal. Tuknya tak hafal. Opahnya tak hafal. Esok daftar. Nama di tadika Islam. Di kampung ada, dekat masjid lama tu ada tadika Islam. Pasti datang. Khabar pada guru itu, saya nak ngaji katanya, belajar. Begitu juga Asmaul Husna, siapa tak hafal pergi tadika Islam. Mereka tu hafal. Baiklah, itu melawak itu ya. Jadi ada 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil atasnya, 20 sifat yang harus baginya. Apa itu wajib? Apa arti 20 sifat yang wajib bagi Allah? Wajib tu apa artinya? Ini wajib akal, bukannya wajib syarak. Wajib akal. Artinya tidak terlupa bagi akal akan tiadanya. Payah nak fahamnya. Artinya tidak diterima akal akan tiadanya. Itu wajib. Kalau tak ada lah sifat ini, akal tak terima. Itu artinya wajib bagi akal. Kalau Allah tu tak ada, terima akal tak? Tak ada Allah tu, tidak wujud, terima akal tak? Tak terima. Kalau Allah tu tidak qidam, terima akal tak? Tak terima. Kalau Allah tu tidak baqa, tahu betul baqa, tidak kekal, terima akal tak? Tak terima jadi itu yang wajib tu. Kalau Allah tu tidak dia berlainan dengan sesuatu yang baru, terima akal tak? Tak terima oleh akal. Kerana Allah tu sifatnya berlainan, tak serupa. Mukhalafatuhu lil hawadith, tidak serupa dengan sesuatu yang baru. Itu artinya wajib bagi akal. Mustahil? Apa arti mustahil bagi akal? Apa artinya? Tidak diterima akal akan adanya. Kalau yang mustahil tu kita sebut Allah itu mati. Mustahil ke tak tu? Mustahil tak? Allah itu mati, mustahil ke, wajib ke, harus? Mustahil, tak diterima di akal. Kalau kita sebut Allah itu boleh mati. Allah itu bingung, terima di akal kan? Itu mustahil, tak terima di akal akan adanya. Bila ada bingung tu tak terima di Allah. Ada mati tu tak terima di akal. Lagi apa? Apa yang mustahil lagi? Allah itu buta, terima akal tak? Tak terima di akal. Itu namanya mustahil. Mustahil ni hanya terhadap Allah Ta'ala saja yang ada mustahil. Yang lain tak ada kan? Ada pun benda-benda yang baru ni tak ada mustahil. Tak ada yang mustahil. Air sungai tu hanyut dari hilir ke hulu. Mustahil ke? Mustahil ke air sungai tu hanyut ke hulu? Mustahil ke tak? Kenapa tak mustahil? Kalau Allah kehendaki boleh tak dia hulu? Boleh. Jadi tak ada mustahil. Benda-benda selain daripada Allah tak ada yang mustahil.
Lagi 4 tahun Ustaz Haji Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri Malaysia. Mustahil kan? Tak mustahil ya, mana tahu? Tengok Presiden Soeharto. Kenal ke nama orang nama Presiden Soeharto? Asalnya apa pangkatnya? Lieutenant aja ya tahu, Lieutenant Soeharto. Tapi Allah nak angkat dia jadi presiden, didatangkannya orang yang bernama Aidit, kepala Komunis Indonesia ketika itu. Dia membunuh beberapa orang jeneral dan sebagainya. Masa itu Lieutenant Soeharto tu mengumpulkan askar-askar dia menentang Aidit tu, dapat ditangkap Aidit tu, dapat ditangkap orang-orang yang apa? Orang yang memberontak di Indonesia. Banyak jeneral mati ketika itu. Sehingga mesyuarat mereka lepas itu akhirnya dilantik dia presiden. Terus dari lieutenant jadi jeneral jadinya, tahu? Mula-mula Lieutenant Soeharto, lepas tu terus automatic. On that very day terus naik kepada Jeneral Soeharto. 32 tahun memerintah Indonesia. Punyalah hebat, punyalah berkuasa. Tapi kalau Allah hendak dia jatuh, apa jadi? Jatuhlah dia, terus terpaksa letak jawatan. Itulah dia ya. Kerana dalam dunia ni tak ada yang mustahil kecuali sifat-sifat Allah. Itu yang mustahil. Kalau kita kata Allah itu peka, macam mana katakan? Macam mana katakan? Mustahil, no way katakan. Aku tak terima kata ya. Tidak katakan. Tak terima ya. Lagi apa? Allah itu lupa. Macam? Macam? Allah itu ada lupa. Apa katakan? Mustahil, tak terima ya. Itu artinya mustahil. Faham ke cakap saya ni? Saya cakap Melayu ni bukan cakap Jepun. Wajib, akal tak terima akan tiadanya. Kalau mustahil, akal tak terima akan adanya. Yang mustahil itu tak terima dia akal. Harus bukan harus syarak. Kalau harus syarak dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu harus syarak. Ini harus akal. Apa artinya? Diterima akal ada dan tiadanya. Ada pun terima akal, tiada pun diterima akal. Sudah saya sentuh benda ni dulu. Sudah saya sentuh. Akal ni apa nama harus ni boleh diterima ada dan tiadanya. Contoh, saya bagi contoh. Pukul 12 nanti hari akan hujan. Apa kata akal? Pukul 12 sekarang hari akan hujan. Apa kata akal? Boleh terima tak? Kalau tak hujan terima tak? Terima juga. Artinya kalau harus tu apa kata akal? Entah. Itu kata akal. Entah. Ya ke tak kalau wajib apa kata akal? Apa kata akal? Kata akal. Itu wajib. Allah itu berkuasa. Apa kata akal? Sekali lagi. Allah itu berkuasa. Apa kata akal? Allah itu mendengar. Apa kata akal? Allah itu melihat. Apa kata akal? Allah itu maha mengetahui. Apa kata akal? Itu wajib. Kalau tak faham macam benar-benar lah pun. Ya. Mustahil apa? Apa kata akal kalau mustahil? Idok kata akal ya. Kalau orang Kopeng apa kata akal? Indo katanya. Indo tu bukan Indo ni, Indo tu tidak tu. Kalau orang Jawa apa kata akal? Orok pandai. Ya. Itu dia. Itu mustahil tu. Allah itu bodoh. Apa kata akal? Tidak. Allah itu lupa. Apa kata akal? Tidak. Mustahil betul ya? Allah itu apa lagi? Peka. Apa kata akal? Tidak. Allah itu serupa dengan lembu. Tidak. Allah itu apa lagi? Tidur. Apa kata akal? Tidak. Mana tahu tidak? Kerana Allah sebut dalam Quran, ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah mengantuk, tak pernah tidur. Yang gemuk ngantuk siapa? Kita. Itu mustahil. Faham ni? Itu mustahil. Apa jawabannya? Tidak. Kalau harus? Apa jawabannya? Mari pula harus.
Harus apa? Entah. Sekarang pukul 12 sekarang hari akan hujan. Apa jawab? Entah. Malam sekarang akan berlaku gempa bumi di Manjui. Apa jawab? Entah. Itu harus belakang ya. Nanti gunung Kerbau itu akan runtuh. Apa jawab? Entah. Itu harus. Dia sama ada atau tidak atau entah. Itu 3. Wajib Kalau mustahil tidak. Kalau harus entah. Tak boleh ingat lagi 3 tu. Ini ngaji tauhid ni. Pasal itu kadang-kadang orang ngaji tauhid tu blank aja, pasal dia kadang-kadang tak dapat penerangan yang jelas. Ini ngaji orang tua lah. Macam ini orang tua lah ni. Ini semua ni, semua tadika belakang ni, tahu. Jangan rasa jatuh standard pula jadi tadika ya. Bagi faham betul-betul. Itu wajib, mustahil dan harus. Jadi yang wajib tu 20 sifat. Mujur 20 aja ya. Yang pertama wujud. Sebut betul-betul wujud. Ya. Mana kita wujud tadi? Setengah daripadanya 20 sifat. Yang pertama wujudun ataupun wujud ya. Wujud waw jim waw dal wujud, bukan wujud ya, wujud ya. Ada. Apa yang ada? Allah tu apa yang ada? Tengok dulu. Yang ada tu ialah sifatnya, zatnya, mula-mula zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Itu ada. Ya. Wujud Allah tu. Allah tu ada tak zatnya? Ada. Ada tak sifatnya? Ada. Ada tak perbuatan Allah? Ada. Itu wujud, itu artinya wujud. Ya. Zatnya, zat tu bukan protein, karbohidrat, vitamin, itu zat makan. Zat tu artinya diri Allah. Ada diri Allah tu? Mana bapanya? Mana bapanya? Entah. Itu jawabnya. Tapi ada tak? Ada. Allah itu ada. Tapi kalau nak tunjuk mana rupa Allah, kita tak boleh jawab. Ada benda-benda yang Allah jadikan makhluk pun kita tak tahu mana dia ya. Nyawa ada tak? Tuan-tuan dan puan-puan ada tak nyawa? Mana? Bak. Tunjuk pada saya. Entah. Atau itu benda tu Allah jadikan. Lebih-lebih lagi Allah yang menjadikannya. Lagi kita tak boleh nak terang di mana dia berada. Kadang kita tahu dia tu ada. Ya, angin ada tak? Mana angin? Dah tak tahu. Tak. Padahal angin tu Allah yang menjadikannya. Pun kita tak tahu betapa Allah yang menjadikan segala-galanya ya. Sebab itu kalau ada orang kafir kata kalau betul Tuhan tu ada, tunjuk mana itu Tuhan. Kita jawab dia. Tunjuk mana nyawa kamu kata. Mana? Dia tak boleh jawab. Kalau nyawa pun kamu tak boleh khabar, macam mana aku nak ngabarkan Tuhan tu ada? Begitulah. Jadi wujud ya. Allah itu wujud, zatnya ada. Diri Allah tu ada. Mana apa yang tak? Kemudian perbuatan sifat Allah tu, ada tak sifat Allah? Ada sifat Allah tu sempurna segala-galanya. Qidan baqa mukhalafatu sampai apa? Kaunuhu mutakalliman, itu sifat Allah tu ya. Ada yang belaka. Bukan itu aja, banyak lagi. Yang kita baca Asmaul Husna tu sifat Allah tu. Ar-Rahmanur Rahim itu sifat Allah tu. Allah tu yang Rahman, Allah tu yang Rahim. Al-Malikul Quddus itu sifat Allah belaka tu. 99 sifat. Bukan itu aja, tak terhingga banyak ni. Semua itu sifat Allah. Ada belaka ya. Dan sifat Allah itu sempurna belaka. Tak ada kekurangan, tak ada kecacatan, tak ada kelemahan. Itu yang kita kabur tiap kali lepas mayang. Tahu apa? Kita istihar. Apa? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Apa yang maha suci? Artinya tak ada kelemahan, tak ada kekurangan, tak ada kecacatan, tak ada apa-apa saja yang pencemaran, apa pun tak ada. Itu maha suci Allah. Tak ada apa-apa kekurangan. Kita puji Allah tu sempurna segala-galanya. Sebab kena puji Allah tu setiap kali lepas sembahyang tu. Subhanallah. Sekali aja sebut subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Ndak ke tanda. Ate. Pasal apa selalu asal lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Tahu bah? Apa bah?
Naik bas. Kan? Apa? Naik bas tu apa? Kumbah. Lepas salam kumbah. Lepas salam kumbah. Ya, getik benar ke nak memuji Allah? Getik benar ke nak istihar diri kita tu memuji Allah yang Maha Suci? Getik benar ke nak aku janji dengan Allah? Itu aku janji tau yang kita baca setiap malam tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu aku janji tu tau. La ilaha illallah. Apa ni? Tiada Tuhan yang ku sembah melainkan Allah. La syarikalah. Apa ni? Wahdahu. Apa tu wahdah? Yang esa, yang tunggal. Tak ada lain. Dia lah Allah ya. La syarikalah. Artinya apa? Tidak ada sekutu baginya. Allah tu tak ada serupa dengan dia, tak ada bandingan dengan dia. Kita dah baca ni dulu ni kan. La syarikalah. Lahul mulk. Apa artinya? Baginya lah kerajaan. Kerajaan yang sebenarnya kerajaan siapa? Allah Ta'ala. Bukan kerajaan Barisan Nasional. Jangan marah pula ya. Kerajaan Barisan Nasional kekal ke tak kekal? Tak kekal. Sementara Allah izinkan, mereka jadi kerajaan lah. Kalau Allah tak izinkan, yang lain pula dah memerintah ya. Itu dia. Yang kekal kerajaan siapa? Allah Ta'ala. Ini bukan politik ni. Kepahaman betul-betul ya. Lahul mulk, baginya lah kerajaan. Kerajaan Allah bukan saja di dunia tapi sampai ke akhirat. Selama-lamanya, tak ada berhenti. Tak ada jatuh-jatuh. Lantaklah kamu demonstrasi berapa juta orang demonstrasi. Hendakkan Allah turun dari tahta kerajaannya. Boleh ke? Tak boleh. Itu lahul mulk walahul hamd. Artinya baginya lah segala pujian. Nak puji siapa? Puji Allah. Jangan harus puji Haji Ibrahim. Kenapa tak usah puji Haji Ibrahim? Kalau muji Haji Ibrahim buat sakit hidung aja dia. Kenapa sakit hidung? Pun kembang sampai kampung. Jangan apa puji. Ya, kalau nak puji Allah ya. Yang memberi kebolehan. Kalau ada lah kebolehan Haji Ibrahim ngajar, puji Allah. Alhamdulillah. Haji Ibrahim tu ngajar tak faham kami. Agak ada mana saya tahu kan? Ya. Jangan puji Haji Ibrahim tu, puji Allah yang memberi kebolehan. Begitu juga memberi kebolehan kepada Ustaz Huri ngajar. Ya. Puji Allah, jangan puji Ustaz Huri. Kembang dia keluar dari sini ya. Puji Allah aja. Begitu juga ustaz yang lain. Siapa ngajar lagi? Ustaz Azmi ada? Ada? Puji Allah, jangan puji Ustaz Azmi. Dan lain-lain lagi apa lagi? Ustaz Darwis ya. Puji Allah, jangan puji Ustaz Darwis. Ya, begitulah seterusnya. Nak puji Allah. Lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Apa artinya? Dia menghidupkan dan mematikan. Sekarang ni Allah hidupkan kita. Alhamdulillah. Tak lama lagi Allah akan matikan kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Dan atas tiap-tiap sesuatu dia amat berkuasa. Hati getik benar ke kita buat aku janji dengan Allah tu? One more time. Getik benar ke kita buat aku janji dengan Allah? Getik ke berkenaan? Hati? Janganlah lepas salam bah tunggulah. Kecuali dia ada urusan tak ngapa, bangkitlah ya. Kalau nak berak jangan tunggu. Kalau tunggu apa macam? Terlambatlah tai situ. Kalau nak berak bangkitlah pergi ongok dulu. Dah tu datang balik ya. Ini ada orang lepas salam bah. Ada ke tak? Di sini ada ke tak? Mana saya tahu kan? Di sini ada tak? Tak ada. Alhamdulillah. Banggalah saya kerana memiliki murid-murid yang rajin belaka, yang berdedikasi belaka. Alhamdulillah. Ustaz, ada yang orang cakap bid'ah lah, tak boleh zikir lah lepas tu. Jangan dengar ke cakap orang begitu. Mana ada zikir lepas bayang dia. Dia nak lepas bayang tu balik ke rumah aja. Berdoa tak payah apa tak. Jangan dengar orang cakap begitu. Itu tak boleh nak layan orang-orang jenis itu tu ya. Memang ada betul tu. Mana ada jemaah selepas semayang kata. Dia yang disuruh kita menuntut dia berjemaah tu dalam semayang. Lepas itu mengapa ada jemaah kata. Orang betul salam tengok lah. Dia kira dia betul aja. Orang jenis orang itu kalau kita semayang kita jadi imam usalli fardhu isya ya dia tak nak ikut dah.
Usalli itu tak ada kata dia. Bid'ah saja. Itu saya tak nak komen yang itulah. Nantang. Kita tengok, kita baca kitab ni. Percayakan ustaz ke percayakan pengarang kitab ni? Kitab ini siapa pengarangnya? Imam Al-Ghazali. Ini ya, selalu dipetik kepada Imam Al-Ghazali. Kita nak percaya siapa? Ini baru keluar dari Madinah, udah bid'ah saja. Baca hadis pula, kullu bid'atin dalalatun, kullu dalalatin finnar ini kullu muhdatsatin bid'atun, kullu bid'atin dalalatun, kullu dalalatin finnar. Kullu dalalatin finnar. Tiap-tiap yang baru diadakan itu adalah bid'ah. Tiap-tiap yang bid'ah itu adalah sesat. Tiap-tiap yang sesat masuk neraka. Ya. Orang apa itu tak salah layan dia. Biar dia terjun dengan labu-labunya. Itu dia. Kita ikut panduan yang diberi kepada kita ni oleh ulama-ulama yang dulu-dulu yang muktabar ya. Baik. Itu wujud Okey. Allah itu sifatnya wujud. Allah itu ada. Ya. Kita ada tak? Saya ada tak? Nampak saya tak? Tuan-tuan ada tak? Ada. Puan-puan ada tak? Atas seropek lah kita dengan Allah ya. Saya ada, tuan-tuan pun ada, puan-puan pun ada, Allah pun ada. Seropek lah kita lah. Semua dua-dua, tiga-tiga ada. Seropek ke tak sama? Apa tak samanya? Kita permulaan. Ya? Apa kerti baru? Apa kerti baru? Tadi kita baru. Apa kerti baru? Apa kerti baru? Itu tanda apa kerti baru. Cakap Melayu ni baru apa kertinya? Saya memakai baju baru. Apa kerti baru ni? Salah. Apa kerti baru? Dulu tak ada genari, ada. Itu namanya baru ya. Cakap Melayu ni. Itu apa saya banyak-banyak Melayu bukan ceritanya. Okeylah ya. Itu melawak je tu ya. Jadi beza antara adanya kita dengan adanya Allah, yang pertama adanya kita ni diadakan. Itu yang pertama, ingat ya, diadakan. Siapa nak mengadakannya? Allah nak mengadakan kita. Adalah kita kejap ni. Kalau Allah tak nak mengadakan kita, tak adalah kita. Tak pernah Allah memang tak nak mengadakan kita. Tak nak Allah jadikan Ibrahim, benar? Tak adalah dia. Orang lain lah pula. Begitu juga tuan-tuan dan perempuan. Allah tak nak jadikan tuan-tuan dan perempuan. Tak ada lah. Itu beza nombor satu. Kita ni diadakan. Mujur Allah nak adakan kita. Ya ke tak? Kalau tidak, tak ada lah. Ulahlah diadakannya, dia jadikan kita orang pula. Mujur Allah jadikan kita ni orang. Boleh dah Allah jadikan kita nyamuk? Boleh dah Allah jadikan kita ular? Boleh dah Allah jadikan kita kambing? Boleh dah Allah jadikan kita semut? Boleh dah Allah jadikan kita babi? Boleh ke tak boleh? Boleh dah Allah jadikan kita cacing? Mujur dia jadikan kita orang. Syukurlah kita kepada Allah ya. Kerana Allah jadikan kita ni orang. Udah tu orang Melayu pula. Orang Melayu. Boleh dah Allah jadikan kita ni orang negro? Boleh ke tak boleh? Boleh dah Allah jadikan kita ni orang Eskimo? Boleh dah Allah jadikan kita ni orang apa lagi? Orang Arab? Boleh jadi kita orang Melayu. Punyalah baik orang Melayu ya. Itu sebab dalam kampung Melayu kalau ada satu aja kedai Cina, kedai mana yang laku? Kedai Melayu ke kedai Cina? Itu baik benar orang Melayu tu. Alhamdulillah ya. Tak ada bangsa yang lebih baik daripada bangsa Melayu, tahu? Saya tahu lah ni. Saya menjaga lama dah. Lepas saya pencen tu pergi menjaga ikan. Tahu di Merkit. Tapi dia memang begitulah. Lalu je depan meja tu, noleh pun tak. Kamu noleh tu. Ya. Padahal sama-sama Melayu tu, dia Melayu, saya Melayu. Nen aja depan tau. Dah balik tu, ustaz ke? Udah balik pun nampak. Mula-mula tak nampak. Ya. Lepas tu ada seorang pula jumpa dengan saya. Ustaz minta maaf bila saya tak meli dengan ustaz kena. Saya dengan Cina tu dah 30 tahun dah meli dengan dia kena. Udah 30 tahun. Tak ada saya jawab, nyongeng je saya. Kalau nak jawab boleh tak? Boleh jawab tak? Esok mati, esok suruh Cina tu mati akan telkin je. Itu punyalah baik orang Melayu ya.
Sampai ada pantunnya, ada tak pantunnya? Ha? Buai laju-laju sampai balik sana. Lagi? Beli baju baru dari kedai Cina. Ada tak? Ha, itu dia orang Melayu punya baiknya. Ya? Ha. Alhamdulillah kita jadi orang Melayu baik benar. Ya? Yang kedua lagi kita patut bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah datangkan Islam dan iman kepada kita. Itu bezanya antara kita dengan Allah. Allah dia automatik je, tak ada siapa memberi mendakwah dia jadi Islam dan beriman kan? Allah tu tak perlu beriman pun. Dia yang menjadikan, kita perlu beriman pada dia. Tapi kita ni Allah bagi kita iman dan Islam. Syukur ke tak? Kalau tidak apa macam? Kalau tidak tuan-tuan apa macam? Perempuan apa macam? Apa agama kita kalau kita tak dapat Islam? Tak tahu. Orang Melayu sebelum datang Islam apa agamanya? Hindu. Tahu? Sampai tertubuh mula-mula orang Melayu ni dulu agamanya Buddha, tahu? Sampai tertubuh kerajaan Buddha namanya Sriwijaya. Nama kerajaan Buddha. Ini guru sejarah dulu tahu. Lepas itu datang Hindu, orang Melayu pun masuk agama Hindu sampai tertubuhnya kerajaan yang bernama Lankasuka. Lankasuka. Tengok banyak peninggalannya di Beruas tu banyak ada tu ya. Kuil-kuil pun masih ada lagi situ. Itu Lankasuka namanya. Lepas itu baru datang Islam. Pergi ke negeri Melaka. Orang yang pertama pergi negeri Melaka namanya Syekh Abdul Aziz. Dia pergi negeri Melaka, mendakwah Sultan Melaka pada ketika itu. Agama Sultan apa masa itu? Hindu. Namanya apa? Parameswara. Dia mendakwah Parameswara tu tentang Islam, ngapa tentang Islam gini. Tertariklah Parameswara. Lalu dia pun masuk agama Islam. Tukar nama Sultan Iskandar Zulkarnain Shah. Itulah yang pertama. Maka orang Melayu bila sultannya Islam, mereka pun sama-sama masuk Islam. Itu sekarang ni kita Islam. Kalau dah Hindu lah kita, ya Allah. Kalau Hindu lah, Tuan Haji Abdul Wahab ni apa namanya agaknya? Apa namanya? Apa namanya? Raja Linggam. Itu dia mengeluh lah. Raja Linggam kata. Ini yang ajar apa namanya? Raja Gopal pula begini. Raja Gopal. Yalah raja. Memang kalau Hindu raja sajalah. Ini apa namanya? Saudari kita ni apa namanya agaknya? Parimala Dewi namanya. Pakai apa pendek? Macam mana pakainya? Sari itu panjang ke pendek? Punya dah panjang. Dari sini ke pintu tu ada berbelit. Tapi pusat nampak juga. Mujo alhamdulillah kita dapat Islam. Kalau time pusat apa buat? Apa kita buat kalau masa time pusat? Mawa kabar itu wild. Wild itu apa? Wild itu apa? Neraka itu yang diwirikannya. Wild. Mujurlah kita dapat Islam. Alhamdulillah. Kita kenal Allah. Kalau tak ada Islam kita tak kenal Allah pun. Itu yang ramai nyembah lembu lah, nyembah patung lah, nyembah matahari lah, nyembah api lah. Kerana mereka tak kenal siapa yang menjadikan dia. Dia tahu yang menjadikan dia itu Tuhan, tapi Tuhan itu macam mana sifat tak tahu. Kita belajar alhamdulillah, kita kenal Allah tu. Sifatnya sempurna, sifatnya wujud, sifatnya qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith dan sebagainya. Itu yang kita bersyukur dengan Allah Taala. Sebab itu kita kena pegang betul-betul iman dan Islam yang ada pada kita ni. Jangan sampai dia lekang dari diri kita. Biar kita mati dalam iman, mati dalam Islam. Itu dia tuan-tuan. Itu satu aja beza dia. Antara kita dan Allah, Allah menjadikan kita. Kita ni dijadikan. Allah siapa menjadikannya? Allah siapa menjadikannya? Tak ada siapa menjadikannya. Allah tu ada, tak pernah, tak ada. Dia bukan dijadikan. Yang dijadikan selain daripada Allah. Matahari itu dijadikan, bulan itu dijadikan, bintang itu dijadikan, langit itu dijadikan, pokok itu dijadikan, gajah itu dijadikan, apa saja yang lain daripada Allah semua dijadikan. Yang menjadikan siapa? Allah. Mana tahu? Mana tahu Allah menjadikannya?
Allah dah sebut dalam Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah dialah yang menjadikan langit dan bumi dan barang yang di antara keduanya. Itu Allah dah khabar sudah siap. Allah dah khabar pada kita siap. Allah yang menjadikan segala-galanya. Kenyataan ini yang sebenarnya bukan kita aja yakin. Bukan kita aja percaya, bukan orang Islam aja percaya, orang kafir pun yakin. Tak percaya lepas tanyalah Amo itu, tanya Acong tu, tanya Ramasami tu. Tanya kang. Lepas ni keluar dari dewan ni, tanya kang. Ramasami, itu langit siapa bikin? Itu bumi siapa bikin? Itu hujan siapa kasih turun? Apa dah? Bukan Allah Taala, dia tak sebut Allah Taala, apa katanya? Tuan Allah lah. Dia sebut Allah pun tak reti, Tuan Allah katanya. Lu mengong katanya. Orang nanya tu bingung jadinya. Itu beza. Itu cara yang pertama ya. Beza yang pertama, kita ni ada diadakan. Sedangkan Allah tidak ada siapa yang mengadakan. Yang kedua, adanya kita ni dikeranakan oleh sesuatu kerana. Allah wujudnya tidak ada siapa yang mengkeranakannya, tidak ada siapa yang menyebabkan Allah itu wujud. Dia memang wujud begitu aja. Kita ni dikeranakan oleh sesuatu kerana. Tahu apa artinya? Mengapa kita ni ada? Kerana kita ada bapa, kita ada mak, adalah kita. Itu yang dikeranakan oleh satu kerana. Allah sampai bapaknya, sampai maknya tak ada. Jadi adanya Allah tu bukan kerana ada bapa ada mak, adanya kita tu kerana ada bapa ada mak. Saya bapa saya nama Majid, mak saya namanya Naya, baru dah ada Haji Ibrahim. Kalau dah tak ada. Kita ni ada dikeranakan oleh satu kerana. Kerana ada bapa, ada mak. Mereka kahwin, jadilah saya. Lahirlah saya pada 7 bulan 5 tahun 1942. Tahu apa yang berlaku pada hari itu? Apa yang berlaku pada hari itu? 7 bulan 5 tahun 1942. That is one auspicious day on that day, you know. Apa? Apa yang berlaku? The bombing of Pearl Harbor. Masa itu Jepun pergi ngebom Pearl Harbor. Banyak tentera Amerika mati pada ketika itu. Saya pada hidup. Itu 7 bulan 5 tahun 1942. Allah tarikh jadi dia. Tak ada jadi. Mana ada tarikh jadi? Ada, tak pernah tak ada. Itu yang apa? Beza antara kedua. Yang ketiga, Allah itu tidak ada permulaan adanya. Tidak ada permulaan adanya. He has got no beginning. Sedangkan kita ada tarikh lahir kita, ada permulaan. Yang keempat bezanya, Allah itu tidak ada kesudahannya. Tak ada ending. Itu baqa' kekal. Kekal tu tidak ada kesudahan. Ada dulu, kini dan selama-lamanya. Itu sifat Allah tu tahu. Jangan harus kita nak merampas sifat Allah. Lain tu semua akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu yang di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang kekal, yang tak binasa, yang tak hancur ialah zat Allah yang maha yang ya zal jalal, yang maha agung lagi maha mulia. Surah apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah apa? Surah Ar-Rahman. Kalau saya baca terus dah semua orang tahu ya. Kalau saya betul apa terusnya lepas tu? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baru orang faham ya. Kalau tidak ngaku kepala dua apa surahnya ya. Itu dia. Allah tidak ada kesudahannya. Dia sentiasa aja dia. Itu di antara bezanya. Okey, dalilnya. Apa dalil Allah itu ada? Ya. Apa buktinya Allah itu ada? For what reason do you believe that Allah exists? Faham ke ni? Tak faham kenapa tak kamu tak ngaji seorang putih kemarin? Apa sebab kamu percaya bahawa Allah itu ada? Apa buktinya? Apa dalilnya? Adanya alam ni macam mana? Penerangannya adanya alam ni adalah Allah. Macam mana nak nerangkan? Apa aja baru alam ini? Mengapa Allah itu ada baru alam ini? Mengapa Allah itu qidam baru alam ini? Mengapa Allah itu baqa baru? Itu aja kan dalilnya itu. Apa gitu aja kan?
Apa yang gitu je tak cukup. Kena tahu menerangkan mengapa Allah itu ada. Kena diterima akal. Ya. Baharu alam ini. Itu betul lah dalil itu baharu alam ini. Macam mana kita nak terangkan? Kamu nampak ada alam ini. Nampak ada matahari. Nampak ada bintang. Nampak ada gunung. Nampak ada pokok-pokok. Nampak ada binatang-binatang. Nampak. Jadi nampak alam ni tanda ada yang menjadikannya. Ada alam ni adalah yang menjadikannya. Ya, ada alam adalah yang menjadikannya. Yang menjadikannya siapa? Allah. Itu tanda Allah tu ada. Yang menjadikan alam tu Allah. Ya, itu buktinya Allah itu ada kerana alam ini ada. Kalau Allah tak ada, tak nampaklah alam pun. Ya. Ya, kalau alam ni tak ada, Allah ada tak? Kalau alam ni tak ada, Allah ada ke tak? Ada, tapi tak bolehlah nak buktikan Allah itu ada. Kita pun tak ada. Apa tak ada? Tak ada soal lah. Kita pun tak ada. Kita ni alam ni. Selain daripada Allah adalah alam. Kita ni alam ni. Kalau kita tak ada, kalau alam ni tak ada, Allah tetap ada. Umpama saya bagi contoh macam inilah. Ya. Tu Haji Wahab ni datang awal sikit. Dia datang awal pagi tadi umpamanya. Buka-buka aja pintu depan tu. Tengok ada tek ayam terlonggok aja di atas benda nak masuk tu. Dia pun merungut. Ayam ni jahat betul. Di sini beraknya. Dengar dia orang sana tu, mana ada ayam Tuan Haji? Tak ada apa. Mana ada ayam? Apa jawabnya? Apa jawab Tuan Haji Wahab? Ini tai ni. Tai ni ada. Jadi ada tai ayam menandakan ayam tu ada. Itu bukti ayam tu ada kerana ada tai yang terlonggok di situ. Faham ke cakap saya ni? Itu tanda ayam tu ada kerana tai ada di situ. Kalau tak ada tai tu? Kalau tak ada tai tu? Tak ada ayam? Ada juga, dia tak berak. Ya Allah. Ayam tu tak berak ketika itu, dia sembelit. Tapi tak dapatlah kita buktikan bahawa ayam itu ada. Kerana dia tak berak, tak ada buktinya. Ini bukan dalam lawak ni ya. Nak kena faham. Bahawa ayam itu tetap ada. Cuma kita tak dapat buktikan bahawa ayam itu ada. Allah apa itulah ya. Ada alam ini membuktikan bahawa Allah itu ada. Kalau alam itu tak ada, Allah tetap ada. Cuma kita tak boleh membuktikan bahawa Allah itu ada. Itu namanya dalil akal. Terima akal tak? Logik tak? Logik ke tak logik? Semua terima tak? Ya, terima akal. Logik. Sebab itu kita menerima bahawa Allah itu tetap ada ya? Dan penerimaan ini semua makhluk menerima. Tak kira dia Islam ke dia kafir ke, dia menerima bahawa Allah yang menjadikan. Sebab itu semua bangsa dalam dunia ni ada bentuk-bentuk penyembahannya. Kerana dia tahu ada satu kuasa yang menjadikan alam ini, yang berkuasa di atas alam ini. Sebab itu apa saja bangsa semua ada penyembahannya. Ada bangsa menyembah api, ada bangsa menyembah matahari, ada bangsa menyembah bulan, ada bangsa menyembah lembu, ada bangsa menyembah gajah, ada bangsa menyembah pokok besar. Masing-masing ada cara penyembahannya kerana mereka percaya ada satu kuasa yang mentadbir seluruh alam ini. Kita ni alhamdulillah tak payah nyembah lembu, tak payah nyembah gajah, tak payah nyembah matahari, tak payah nyembah api. Kita ada Allah yang kita sembah. Sifat-sifatnya kita akan belajar ni insya-Allah ya. Itu beza antara wujud kita dengan wujud ya, itu bezanya. Okey, any objection? No objection. Ya ke ni? Okey, itu wujud ya. Yang kedua, kita ambil dua je dah. Yang kedua, boleh lagi? Qidam. Qidamun ya. Qidam tu artinya sedia. Apa kata qidam? Sedia. Apa kata sedia? Qidam. Apa kata qidam? Sedia. Apa kata sedia? Qidam. Ya, betul. Apa kata sedia? Tiada permulaan. Adanya tu tak ada permulaan. Ya. Setiap satu dalam dunia ni adanya tu mesti ada permulaan. Tapi Allah tak ada permulaan. Itu namanya qidam. Bila startnya Allah tu? Bila startnya? Tak ada start. Di mana ada start? Kalau start tu mesti ada mula ya. Ini tak ada.
Ada tak pernah tak ada. Ya. Itu namanya qilaf. Dan dia bukan pula menjadikan dirinya sendiri. Tak ada. Bukan Allah tu menjadikan dirinya sendiri, tak ada. Dia tu tidak pula dijadikan. Kalau ada, kalau Allah menjadikan dirinya sendiri, artinya Allah tu dijadikan. Ini tak ada. Dia ada aja. Dia mencipta masa, dia mencipta segala-galanya. Jadi itu namanya sedia. Dia yang paling awal. Ya, apa dalil dalam Qurannya? Huwal awwal wal akhir. Dialah yang paling awal, dialah yang paling akhir. Ya. Antara Allah dengan alam ni siapa dulu? Allah ke alam dulu? Allah dulu, Allah dulu daripada alam. Kerana Allah yang menjadikan alam. Siapa dulu? Tukang dulu ada ke? Benda yang ditukangnya tu ada? Siapa dulu? Siapa dulu? Masjid ni dulu ke? Tukang masjid ni? Tukang masjid ni dah dulu. Begitulah Allah dengan alam dia. Allah dulu daripada alam ini. Allah yang menjadikan alam ini. Itu dia. Kalau Allah tu tidak sedia, kalau Allah tu bukan bersifat sedia, maknanya Allah itu baharu. Lawan sedia itu baharu. Apa erti baharu? Udah kabur tadi dah. Apa erti baharu? Dulu tak ada, sekarang ada. Itu erti baharu. Dulu Allah tak ada ke? Dulu Allah tak ada ke? Itu sebab Allah tu bukan baru ya. Allah itu dulu pun ada, dulu pun ada, tak pernah tak ada. Itu bezanya antara Allah dengan alam ya. Alam ini baru, Allah ini dia sedia. Qidam. Dia yang paling awal. Jadilah dia baru. Kalau Allah tu baru, katakanlah kita menerima Allah tu baru. Bila Allah itu baru, ada yang membaharukan. Betul tak? Ada yang membaharukannya, ada yang menciptakannya. Bila Allah tu kita faham kita baru, yang membaharukan itu juga baru. Faham ke cakap saya ni? Katakan Allah tu baru. Ini bukan Allah yang tangan saya ya, jangan saya. Dia tu baru. Ini baru ni, Allah ni ya, baru. Ada yang membaharukan. Ini menjadikan Allah ya. Dia ni baru juga. Yang ini pula baru oleh kerana dia ni baru, ada tak yang menjadikan dia? Ada yang menjadikan dia, baru juga. Yang ini baru, ada tak yang menjadikan dia? Baru lagi. Ada yang menjadikan dia? Ada tak? Ya, udah tak tahu apa. Tak tahu dari mana puncanya. Dari mana asal tak tahu. Ini baru, ada yang menjadikannya baru. Ini yang menjadikannya baru, ini pun baru, ini pun baru. Udah tak ada mana punca. Itu namanya dalam istilah tauhid, namanya apa? Tasalsul namanya, bukan tersasul. Tasalsul, tak tahu mana punca ya. Itu artinya tasalsul. Kalau ngaji tauhid tahu itu ya. Itu namanya tasalsul. Ataupun bandingan tiga perkara, A, B dan C. Ya, katakanlah A itu yang menjadikannya B. B itu pula yang menjadikannya C. C itu pula A yang menjadikannya. Faham ke ni? Tiga benda. A itu yang menjadikannya B, B menjadikan A, C menjadikan B. Ya, A pula menjadikan C. Terima akal ke tak? Terima dia akal tak? Kalau tak terima apa? Akal hukumnya apa? Kalau tak terima di akal apa hukumnya? Mustahil. Ya, mustahil. Jadi yang tiga-tiga ni dalam kalimah tauhidnya, kita belajar tauhid itu namanya dur. Namanya dur, dal waw ra, dur. Mustahil ya, dur. Jadi dua-dua tu mustahil. Dur pun mustahil, tasalsul pun mustahil. Faham kita ni? Ya. Saya ngajar tadika ni faham ke tak? Itu namanya dur dan tasalsul, dua-duanya mustahil. Jadi maknanya kita terimalah bahawa Allah itu tidak ada permulaan. Kalau dia ada permulaan, jadilah seolah-olah dia jadi dur atau seolah-olah jadi tasalsul. Macam jala tu, jarin tu, kita tahu dari mana datang, dari mana puncanya kita tahu. Ya, jarin ni nama jarin tak? Itu yang dulu dalam pekan. Orang kampung tahu tak apa jarin? Jarin nangkap ikan tu. Mana asal? Tak tahu, kita cari-cari punca tak jumpa. Itu macam itulah Allah. Tak cari tak jumpa punca. Ya. Padahal Allah tu dia aja yang ada, yang lain tak ada. Hakikatnya yang lain semua tak ada. Kita tak ada, cawan ni tak ada, rumah ni tak ada, masjid ni tak ada, apa pun tak ada, yang ada hanya Allah.
Tapi bila Allah jadikan benda-benda ni barulah ada. Kalau tidak tak ada. Itu dia qidam. Dalil aklinya tadi dalil akli itulah dalil akalnya. Dalil naqlinya apa? Dalil Qurannya. Apa dalilnya? Huwal awwal wal akhir. Itu yang sebenarnya huwal awwal aja. Huwal awwal. Dialah yang mula-mula. Dialah yang awal. Itu sebab tuan-tuan kalau lupa baca bismillah nak makan apa kita baca? Huwal awwal wal akhir. Lupa nak baca bismillah. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Itu dua sifat. Yang pertama wujud, yang kedua qidam. Nak lagi tak? Udah? Udahlah tu ya. Itu pun dah pening ya. Itu pun dah pening. Sebab itu orang ngaji tauhid ni ngantuk aja. Kenapa ngantuk? Tak faham blank. Dalam ni tak tahu. Sekarang ni faham tak? Ya, kena. Dia takut kata bingung tu. Dia kata faham juga tu ya. Dia takut kata orang dia benar. Ya. Jadi itu sebab dulu-dulu orang ngaji tauhid ni banyak orang tak gemar ngaji tauhid lah. Pasal tak ada apa? Kefahaman tak ada, blank aja. Sekarang ni alhamdulillah faham belaka. Alhamdulillah. Ada orang tak faham ke tak? Betul faham? Wujud tu faham? Beza wujud kita dengan wujud Allah faham? Qidam faham? Okey, maknanya berjayalah kelas kita pagi ni. Banggalah saya. Ngapa bangga? Dapat murid-murid yang pandai-pandai belaka ya. Okey, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ada soalan dia? Ada soalan pula. Baik, kenapa atau mengapa setengah orang tua yang suka untuk membungkus kain baju bawa berjalan-jalan bila ditanya nak balik rumah, apakah silap ilmu keturunan sebab dari datuk anaknya begitu perangainya, apa harus kita lakukan seterusnya? Yang pertama, apa ayat-ayat Quran yang boleh dibaca untuk mengembalikan barang yang hilang? Terima kasih Ustaz. Dari hamba Allah. Tak ada tulis nama siapa tak ya. Yang pertama, kenapa orang tua selalu nak balik kampung? Kenapa? Memang itu boleh kita ni, semua orang ni nak balik kampung. Kerana kampung kita ni bukan dunia ni. Tuan-tuan bukan warga negara Ipoh. Tuan-tuan bukan warga negara Manjoy. Puan-puan ni bukan warga negara Temiang. Kita ni semua warga negara akhirat. Jadi sebab itu kita ni naluri kita tu memang nak balik kampung. Nak balik kampung. Itu sebab lalu nak balik rumah dia. Tak nak jadi duduk dengan apa? Dengan anak-anaknya. Saya pun begitu tak nak duduk dengan anak. Padahal anak saya tu kira okey lah ya. Boleh nak numpang makan pun boleh. Tapi tak ada saya nak duduk dengan anak. Kenapa? Kerana itu perangai kita ni. Perangai kita jenis begitu. Apakah sila ilmu? Bukan sila ilmu, bukan sila keturunan. Itu memang naluri manusia. Tahu apa itu naluri? Tendensi. Dia cakap putih pula tu. Itu memang tendensi manusia. Memang dia nak balik kampung aja. Kadang-kadang opah kita tu, aku nak balik ke ni, lusuh batu aku tinggal ke ni, lusuh batu ke ni, hebohnya. Padahal apa sangat batu gilin aku tinggal ke ni. Padahal apa berapa duit kerja lusuh batu. Itulah yang dia ingat-ingatnya. Perempuan nanti dah tua, so tahulah. Begitulah. Tengah ini tak apalah. Kemudian apa ayat-ayat Quran yang boleh dibaca untuk mengembalikan barang yang hilang? Itu terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang baca Yasin, baca surah Yasin, jangan baca Yasin aja, baca surah Yasin. Kalau baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Azim. Itu Yasin ini surah Yasin, sampai innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Baca surah Yasin. Ada yang baca 7 kali, ada yang baca 41 kali. Minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dikembalikan.
Bukan mesti dikembalikan. Mudah-mudahan Allah yang mengembalikan. Mengapa? Yang membuka hati orang mengambil itu siapa? Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah apakan. Itu dua. Yang kedua, apa? Udah tadi ya? Udah tu? Okey. Ya. Baca apa? Oh, kalau 41 tu 41 orang lah. Seorang sekali. Tapi bacalah dengan bacaan yang sebenarnya. Warattilil Quran tartila. Ini kadang Yasin pun tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Betul kan? Yasin. Betul? Ya tu berapa harakat? 2. Sin tu berapa harakat? 6. Yasin. Kadang Yasin. Betul ke Yasin? Sin ya, Yasin. 6 harakat. Wal Qur'anil Hakim. Jangan wal Qur'anil Hakim. Kem ke Kim? Kemah. Kadang nanti lagi bila sampai kepada baca Quran, baca Fatihah ni kita akan uraikan insya-Allah ya. Lagi soalan lisan pula. Ini soalan betul ya? Apa dah? Parlimen. Ini parlimen dah ni. Pembentangan bajet pagi ni. Tak ada? Okey, wallahu alam. Minta maaf ya, action benar ya. Ustaz ni action benar, yang macam pandai benar. Padahal apa pun tak tahu ya. Tapi itulah dia ya. Nak ngajar kena apa itu. You must instill confidence in your students. Otherwise they are not going to listen to you. Yes or not? Itu dia ya. Okey lah. Pura-pura action dia. Kena action. Boleh tak boleh? Sekian dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal muslim.